Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Atika dan hari ini kita akan memulakan pembelajaran bagi sains tingkatan 3 dengan tema yang pertama iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Di dalam tema ini kita akan bermula dengan bab yang pertama iaitu rangsangan dan gerak balas. Di dalam bab ini mengandungi 4 unit utama iaitu unit 1.1 kamu akan belajar tentang sistem saraf manusia. Unit 1.2 kamu akan belajar tentang rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Unit 1.3 kamu akan belajar tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Manakala unit 1.4, kamu akan belajar tentang kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okey, kita akan pergi kepada unit 1.1 tentang sistem saraf manusia. Okey, apa itu sistem saraf manusia? Sistem saraf manusia merupakan satu sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga akan mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui suatu proses. Okey, sebagai contoh dalam permainan badminton, gerakan bulu tangkis bertindak sebagai rangsangan yang akan dikesan oleh mata. Impuls akan dicetus dan dihantar ke otak. Otak pemain pula akan mentafsir impuls lalu menganggarkan kelajuan bulu tangkis dan menentukan arah serta corak pergerakan badan yang diperlukan. Otak kemudiannya akan menghantar impuls ke otot tangan dan kaki untuk menghasilkan gerak balas. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang struktur sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri daripada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi melibatkan 12 pasang saraf kranium yang terdapat di bahagian kepala. Saraf kranium akan menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. Sistem saraf periferi juga meliputi 31 pasang saraf spina yang terdapat di bahagian badan manusia yang berfungsi untuk menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Okey, bagi memudahkan kamu faham, sistem saraf pusat ni merupakan sistem saraf yang utama yang meliputi organ-organ pusat manusia iaitu otak dan saraf tunjang. Manakala sistem saraf periferi pula melibatkan saraf kranium yang berada di bahagian kepala dan saraf spina yang berada di bahagian badan manusia. Okey, seterusnya kita pergi kepada rangsangan dan gerak balas manusia melibatkan beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah reseptor ataupun efektor yang merupakan sekelompok sel dalam organ deria yang akan mengesan rangsangan dan menghasilkan impuls saraf. Komponen kedua adalah sel saraf yang akan menghantar impuls saraf ke otak. Komponen ketiga adalah otak yang akan mentafsirkan impuls saraf dan seterusnya menghasilkan maklumat.
Komponen terakhir adalah efektor yang melibatkan otot atau kelenjar yang seterusnya akan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Apa fungsi sistem saraf manusia? Sistem saraf manusia berfungsi dalam mengesan rangsangan, menghantar maklumat dalam bentuk impuls ke otak, mentafsir impuls, seterusnya akan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Fungsi sistem saraf manusia ni akan melibatkan komponen-komponen yang telah kita pelajari sebelum ini. Gerak balas badan manusia terhadap rangsangan boleh dibahagikan kepada tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Kita pergi terlebih dahulu kepada tindakan terkawal. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari dan bersenam. Berikut merupakan urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Sebagai contoh, rangsangannya ialah bunyi loceng pintu. Bunyi daripada loceng pintu tersebut akan dikesan oleh reseptor di dalam telinga. Reseptor telinga tersebut akan menghasilkan maklumat dalam bentuk impuls saraf, seterusnya dihantar ke otak. Otak akan mentafsir impuls saraf tersebut dan menghantar maklumat ke efektor yang melibatkan otot atau kelenjar. Seterusnya, gerak balas akan terhasil, iaitu membuka pintu. Seterusnya adalah gerak balas dari jenis tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tindakan luar kawal ini adalah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tindakan luar kawal terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata sebagai contoh denyutan jantung, pernafasan, peristalsis dan rembesan air liur. Tindakan luar kawal yang kedua melibatkan saraf tunjang ataupun kita panggil sebagai tindakan refleks. Sebagai contoh, menarik tangan apabila tersentuh benda panas, menarik kaki apabila terpijak benda tajam, bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Okey, yang kamu boleh lihat dalam slide adalah aliran impuls bagi tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang. Rangsangannya adalah menyentuh objek yang tajam. Rasa sakit apabila menyentuh objek tajam akan dikesan oleh reseptor di dalam kulit. Reseptor akan menghasilkan impuls saraf dan menghantar impuls saraf ke saraf tunjang. Saraf tunjang akan menghantar impuls saraf ke otot, seterusnya otot akan menghasilkan gerak balas, iaitu tangan bergerak serta-merta menjauhi objek tajam tersebut. Okey, apa kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan seharian?
Rangkaian sistem saraf manusia ini berfungsi untuk mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti seharian kita. Seandainya sistem saraf kita terjejas, seseorang akan mengalami lumpuh sementara, lumpuh separuh atau lumpuh keseluruhan. Sebagai contoh, sekiranya saraf dalam otot kaki atau tangan terjejas, seseorang itu akan menghadapi masalah untuk menggerakkan kaki atau tangannya. Dalam kes masalah sistem saraf yang lebih serius, seseorang itu mungkin terpaksa bergantung pada mesin untuk melakukan proses fisiologi seperti pernafasan atau denyutan jantung. Oleh itu, kita sebagai manusia yang dikurniakan oleh Tuhan dengan sistem saraf yang baik, seharusnya mengguna dan menjaga sistem saraf kita dengan baik.